Okey, Assalamualaikum. So, kita akan belajar mengenai apa? Mengenai otak. Iaitu otak ni dia terbahagi kepada beberapa bahagian yang penting untuk kamu ingat dan ketahui. Iaitu yang pertama sekali, yang atas dia ni, bahagian atas otak ni kita panggil dia cerebrum. Apakah fungsi cerebrum? Cerebrum ni dia akan menerima input daripada reseptor deria dan menjalankan fungsi integrasi sebelum mengarahkan gerak balas efektor. Jadi di sinilah yang mana otak ni dia akan terima dulu daripada reseptor dan dia akan mengintegrasikan apa nak buat lepas ni, kepada manakah seterusnya, apa maklumat ni kita nak sampai ke otak yang mana untuk kita gerakkan, kan? Okey, mengawal aktiviti mental, deria dan tindakan terkawal. Jadi kalau kamu terfikir nak buat contohnya nak pergi ambil air, kan? Ini semua ni daripada cerebrum. Jadi di contoh tindakan terkawal adalah seperti berfikir, belajar, menyimpan maklumat, mengingat, mendengar dan melihat ni, ini semua berlaku di cerebrum. Bagaimana pula dengan cerebellum? Cerebellum ni dia mengawal dan menyelaras pergerakan dan keseimbangan badan dengan mengkoordinasikan pengecutan otot, iaitu otot licin dan juga otot kardium. Jadi keseimbangan, koordinasi itu semua berlaku di mana? Di cerebellum. Keseimbangan, koordinasi, pengecutan otot, semua tu adalah berlaku di cerebellum. Okey, bagaimana pula dengan medulla oblongata? Okey, medulla oblongata ni dia lebih kepada tindakan yang mana untuk mengawal atur homeostasis. Okey, sorry, medulla oblongata yang bawah ni, yang sini. Medulla oblongata ni apa dia? Dia lebih kepada apa? Tindakan luar kawal. Contohnya pergerakan jantung. Adakah jantung, denyutan jantung tu kamu yang kawal? Kamu tak kawal, dia akan sentiasa berdegup. Degupan tu dikawal oleh siapa? Di sini. Dan dia tindakan ni tak perlukan kamu berfikirlah. Tak perlu dikawal. Sebab apa? Memang ia tak perlukan kawalan lah. Kalau jantung, kamu boleh kontrol dia supaya dia stop. Tak boleh, kan? Jadi di manakah pusat kawalan dia? Di medulla oblongata. Okey, kemudian kita pergi kepada hypothalamus. Hypothalamus ni dia berada di tengah-tengah otak ni lah, kan? Di sini. Iaitu untuk apa? Untuk mengawal tu homeostasis. Homeostasis ni untuk mengawal keseimbangan dalam badan kamu lah. Contoh kalau gula tinggi, jadi hormon insulin akan dilepaskan. Jadi yang nak mengawal tu, yang dapat mengesan gula tu dah tinggi, kan? Di sinilah hypothalamus dia akan untuk ujian untuk homeostasis, hypothalamus yang akan kawal atur. Okey, merupakan pusat kawalan bagi mengesan suhu badan, tekanan darah, keseimbangan air dalam badan. Semua tu melibatkan keseimbangan, dijalankan di hypothalamus, dikawal oleh hypothalamus. Dan juga mengawal rembesan beberapa jenis hormon yang dirembeskan. Antaranya yang saya cakap tadi lah, insulin, kan? Untuk pastikan macam gula, kan, dia diperlukan oleh badan kita, tapi tak boleh terlalu tinggi. Kalau tinggi sangat dia menyebabkan kencing manis dan sebagainya, kan? Jadi pusat untuk mengawal, di mana nak kawal dia tu? Di hypothalamus. Okey, kelenjar pituitari di sini dan merembeskan hormon yang mengawal atur aktiviti kelenjar endokrin yang lain. Mengawal atur proses fisiologi seperti tekanan osmosis darah dan pembiakan. Okey, jadi di pituitari inilah, kan, hormon-hormon lain ni, nanti kita akan belajar apa hormon-hormonnya, kan? Bagaimana hormon tu dapat dilepaskan, kan? Dan dia hormon daripada pituitari ni dia yang kawal hormon-hormon lain. Perlu tak dia dirembeskan? Perlu tak dia dinaikkan? Perlu tak dia dihentikan?
hormon daripada kelenjar pituitari ni yang akan bagi dia bukan bentuk arahan, disebabkan rembesan dia menyebabkan rembesan-rembesan hormon-hormon yang lain juga. Okey, kemudian dah habis pasal otak, kita pergi pula saraf tunjang. Okey, saraf tunjang ni dia terletak di dalam turus vertebra atau tulang belakang. Sebab itulah kalau kamulah orang lain kalau seseorang tu dia accident, dia jatuh belakang dulu, dia retak tulang belakang dia, sebenarnya agak bahaya kan. Sebab apa? Sebab saraf tunjang ni adalah laluan saraf-saraf kan. Laluan utama saraf-saraf dari seluruh badan ni dia lalu ikut saraf tunjang. Okey, sebelum dia pergi ke otak. Okey, bahagian dalam saraf tunjang terdiri daripada jirim kelabu, manakala bahagian luar pula terdiri daripada jirim putih. Jadi nanti kamu akan tengok, inilah dia saraf tunjang yang dipotong. Dia orang potong dan kamu akan tengok mana jirim kelabu, mana jirim putih. Okey. Terdapat 31 pasang saraf spina di saraf tunjang. Saraf spina bercabang dua. Dia cabang dua dan membentuk akar dorsal dan akar ventral yang bersambung kepada saraf tunjang. Okey. Jadi kita akan tengok nantilah apa itu saraf spina dan juga dia punya akar dia. Okey, fungsi saraf tunjang adalah mengawal tindakan refleks dan menghubungkan otak dengan sistem saraf periferi. Jadi bahagian-bahagian tepi macam ni badan kita kan. Okey. Daripada tangan, kaki semua ni dia adalah saraf periferi. Di tangan, di kaki semua ni. Jadi mereka ni kena hantar maklumat ke otak. Jadi dia akan lalu saraf tunjang dulu. Lalu saraf tunjang baru dia sampai ke otak. Otak dah nak bagi arahan. Okey, dia akan lalu ke saraf tunjang dulu, baru dia pergi ke periferi. Kan? Baru boleh bengkokkan tangan tu. Jadi sebab itulah, disebabkan dia adalah laluan utama, maka saraf tunjang ni sangat-sangat penting. Ada orang mengalami kerosakan di tulang belakang dia kan, menyebabkan saraf tunjang dia tercedera, terus lumpuh. Sebab apa? Sebab bagaimana laluan ni kan? Macam mana nak hantar maklumat, nak hantar impuls tu? Tak boleh. Sebab apa? Laluan utamanya sudah pun dipotong kan, ataupun rosak. Jadi tak boleh lalu. Jadi otak pun tak boleh bagi arahan pada otak di bahagian tangan. Sebab apa? Sebab laluannya pun sudah tiada ataupun telah rosak. Okey, kita tengok pula apa yang ada dalam saraf tunjang. Kalau kita potong dia, apa yang kita akan jumpa? Okey, pertama sekali kamu akan jumpa ni lah, di bahagian luarnya adanya jirim kelabu. Di bahagian dalamnya adalah jirim putih. Jirim kelabu ni dia mengandungi badan sel neuron. Neuron ni nanti kita akan pelajari apa itu neuron. Tapi sel bagi saraf, unit terkecil bagi saraf, sistem saraf adalah neuron. Jadi di bahagian kelabu ni sebenarnya adalah terdiri pada badan sel neuron. Apa dia katakan badan ni, nampak ni? Kamu nampak yang warna ni kan? Ni macam benang ni. Itu dia punya badan dia kan? Di manakah dia punya dendrit semua tu? Semuanya terletak di sini, dalam jirim putih. Jirim putih mengandungi akson yang bersalut myelin. Sebab tu warna dia berbeza. Ini ada badan sel, yang sini ada akson bersalut myelin. Sebab itulah kalau bawah mikroskop memang jelas kita nampak kelabu dan warna putih. Okey, kita tengok neuron motor membawa impuls saraf keluar dari saraf tunjang menuju akar ventral ke efektor. Itu neuron motor. Neuron deria membawa impuls saraf dari reseptor ke deria atau organ deria ke saraf tunjang menerusi akar dorsal.
Tak apa, ni semua ni nanti kita akan kawal. Kita akan tengok cover dalam bab neuron nanti. Tapi kamu daripada sini kamu dapat tengoklah apa yang ada dalam potongan saraf tunjang ni. Kan? Terdapatnya sel-sel neuron yang membawa maklumat, maklumat ataupun impuls. Kita panggil dia impuls lah. Kan? Akar ventral, ni akar ventral yang saya sebut tadi, akar ventral. Ni dia akar ventral. Okey, kemudian tengok lagi akar dorsal dekat sini. Ni akar dorsal, maksudnya bawah ni ventral, atas ni dorsal. Kemudian ganglion, dia ada macam bengkak sikit ni, kita panggil dia ganglion. Akar dorsal. Okey, saraf spina di sini, ni saraf spina. Jadi saraf spina ni dia akan pecah dua, satu dorsal, satu ventral. Di sini melalui gambar ni kamu dah nampak apa? Bagaimana neuron tu disusun, kan? Yang mana neuron deria yang membawa maklumat lah, impuls, kan? Dia akan bawa pergi masuk dalam saraf tunjang ni. Okey, kemudian dia akan ada perantara antara neuron deria dengan neuron motor. Kan? Jadi ini di tengah-tengahnya ada neuron geganti. Jadi dibawa maklumat tu dibawa daripada neuron deria, kan? Sampailah dalam saraf tunjang, kan? Di tengah-tengahnya ada neuron geganti. Dia akan bawa pula pergi ke mana? Pergi bersambung pula dengan neuron motor. Dia ada dua situ. Sini neuron deria. Tengah-tengah dia neuron geganti. Kemudian dia akan disambung lagi oleh neuron motor. Dan akan pergi ke efektor lah. Okey, ini kenapa tak pergi ke otak? Okey, kalau tak pergi ke otak ni kita tahulah bahawa dia adalah tindakan luar kawal. Kalau pergi ke otak, then itu kita tahu ia adalah tindakan kawal yang dikawal oleh kamu. Contohnya berfikir kamu nak berjalan ke mana, kamu nak ambil gelas, semua tu melibatkan fikiran, betul tak? Untuk penakulan, perlukan penakulan otak kamu, analisis dulu. Perlu ke kita ambil periuk yang tengah menggelegak air di dalamnya? Otak kamu mesti akan berfikir. Otak orang normal dia akan berfikir. Jadi tak boleh ni. Jadi takkan ambil. Itu dikatakan dalam kawalan lah. Jadi yang dikatakan luar kawal ni contohnya apa? Contohnya Contohnya kamu bersin. Boleh kamu kawal bersin? Stop bersin. Nak bersin ni berstop dia. Tak boleh. Jadi yang melibatkan itu luar kawal tu, okey, saraf tunjang ni lah, kan? Yang mana dia memerlukan tindakan cepat, tak perlukan pemikiran. Jadi dia tak pergi ke otak, dia akan terus pergi ke saraf tunjang. Saraf tunjang ni di tengah-tengahnya, okey, di sini ada neuron geganti. Di sini dia akan hantar terus pergi ke neuron motor untuk melakukan langkah-langkah perlu sebelum bersin. Contohnya kamu kena tutup mata. Nak bersin kena tutup mata. Kalau tidak boleh tersembul biji mata. Tak boleh, sebab apa? Tekanan tinggi dalam badan kita ketika kita bersin, kan? Deria ni okey, mungkin bulu-bulu dalam hidung kita bergerak, kan? Sebab apa? Terbau habuk. Okey, bila mana contoh hidung kamu terbau habuk, jadi bulu-bulu di dalam hidung kamu tu akan bergerak ke? Dia akan bergerak. Jadi dia rangsangan tu dia akan dihantar dalam bentuk impuls lah. Kita panggil dia impuls. Itu maklumat ataupun yang mana dihantar dengan mana kelajuan dia, seperti mana laluan elektrik lah. Dia akan hantar sangat laju. Hantar, kan? Dia akan pergi ke mana? Pergi ke saraf tunjang ni. Di sini ada saraf yang mana neuron geganti. Bercantumlah pula pergi dengan neuron motor, dah pergi ke efektor, menyebabkan kamu tutup mata kamu, kan? Kamu tarik nafas dalam, kamu lepaskan. Itu dia proses. Dia melibatkan proses juga sebenarnya, kan? Pergerakan impuls, satu maklumat yang mana dihantar dengan kelajuan seperti mana elektrik, dihantar sangat laju, kan? Okey, jadi di sini kamu dapat tengoklah macam mana pergerakan bermula pada neuron deria,
pergi ke neuron geganti, terus pergi ke neuron motor. Tapi nanti kita akan tengok juga bagaimana tindakan dalam kawalan. Kamu yang kawal, dia mesti akan pergi ke otak dahulu. Dia tak akan pergi ke neuron motor, saraf tunjang sahaja. Dia akan pergi ke otak untuk ditafsir terlebih dahulu, ditakul. Kemudian dia akan hantar ke mana? Ke neuron motor untuk melakukan apa-apa tindakan mengikut arahan daripada otak. Okey, saraf periferi, sistem saraf periferi. Sebenarnya saya cakap kepada kamu, ya, sistem saraf periferi ni adalah di bahagian tangan kamu, di bahagian kaki kamu, kan? Yang mana di tengah-tengah ni, kan, antara kepala dengan badan kamu tu, ini adalah saraf tunjang dengan otaknya. Jadi kita panggil sistem saraf tunjang. Okey, jadi bagaimana pula dengan di tepi-tepi ni, di tangan kamu ni dengan kaki ni. Okey, itulah saraf periferi. Di bahagian tangan, di bahagian kaki ni, itu periferi. Okey, sistem saraf periferi ni dibahagi kepada dua. Satu, sistem saraf autonomi, dan satu lagi sistem saraf soma. Okey, sistem saraf autonomi mengawal atur tindakan luar kawal seperti pengecutan otot licin dan otot kardium. Okey, jadi di manakah pula letaknya kardium tu? Nama pun kardium. Kardium ni maksudnya jantung, ya. Jadi kenapa tadi cikgu kata tengah-tengah ni saraf tunjang? Okey, kamu kena ingat, kan, yang kamu ni pandangan daripada depan sini. Cuba kamu pandangan daripada tepi tu. Tepi ni, kan. Jantung ada kat sini, kan. Jadi jantung ni dia tak melekat dengan saraf tunjang ni, kan. Saraf tunjang sini. Ni kepala. Dia jantung di sini. Jadi dia perlu juga satu rangkaian saraf untuk pergi ke jantung. Jadi itu dah dianggap periferi. Dia kalau sini sahaja saraf tunjang ni dengan otak, itu sistem saraf tunjang. Tapi perlu satu rangkaian untuk pergi ke organ-organ tertentu, situ dah dianggap periferi. Okey, jadi autonomi ni, kalau autonomi, pengecutan otot licin, otot kardium, otot jantung boleh kamu kawal. Kamu tak kawal, dia tergolong dalam tindakan luar kawal. Tindakan luar kawal, maksudnya tindakan tu dilakukan dengan sendirinya. Okey, sistem saraf soma mengawal tindakan terkawal dalam badan, mengawal pengecutan otot rangka dan pergerakan badan. Jadi saraf soma ni, apa yang ada pada tangan kamu, apa yang ada pada kaki kamu, untuk dikawal kecut ataupun kendur otak dia tu, ototnya tu, yang kontrol tu lah sistem saraf soma. Macam mana kamu nak gerakkan tangan ni, semua ni, jari-jari kamu ni, itu adalah sistem saraf soma. Jadi di sini kamu tahu bahawa periferi ada dua, sistem saraf autonomi dengan sistem saraf soma. Okey, kemudian kita pergi pula kepada neuron dan sinaps. Jadi neuron ni adalah sel yang mana terdapat dalam sistem saraf. Sistem saraf terdiri daripada berjuta-juta sel saraf yang kita kenali dia sebagai neuron. Jadi neuron merupakan unit berfungsi bagi sistem saraf. Jadi dalam sistem saraf itu sendiri, yang berfungsi, yang menjalankan tugas adalah apa? Neuron. Neuron lah yang menjalankan tugas, yang menyampaikan maklumat, yang menghantar impuls. Itu adalah kerja yang dibuat oleh neuron. Okay, neuron merupakan sel khusus yang menghantar maklumat dalam bentuk isyarat elektrik, dipanggil impuls saraf. Jadi neuron ni dia menyampaikan maklumat. Menyampaikan maklumat. Dan contohnya tangan kamu terkena bahan panas, yang akan sampaikan maklumat tu adalah neuron. Neuron, sel akan sampaikan neuron tu ke otak. Melalui apa?
melalui maklumat dalam bentuk isyarat elektrik. Jadi untuk pengetahuan kamu, sistem saraf kamu ni terdiri daripada apa dia? Sel-sel neuron dan pergerakan elektrik, pergerakan impuls tu sendiri. Kenapa elektrik? Sebab elektrik ni dia laju, kan?